Saya Muhammad Lokman Nur Hafiz bin Muhammad Yusof, di bawah Seksyen Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman, Bahagian Pengurusan Sumber Tanah Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Itu dia. Ini orang kuat ni, cakap je pasal tanah semua dalam poket ni. InsyaAllah. Okey, baiklah Cik Luqman ya. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi mengenai tajuk yang bakal kita bincangkan tengah hari ini ya, mengenai jenis-jenis baja dan kaedah penggunaan ini. Jadi boleh agaknya Cik Luqman terangkan serba sedikit mengenai peranan bahagian pengurusan sumber tanah Jabatan Pertanian Negeri Pahang ini bagi membantu petani-petani di luar sana. Okey, sidang pendengar sekalian ya. Bahagian Pengurusan Sumber Tanah atau lebih dikenali sebagai BPST, ataupun Soil Pahang lah orang kenal lagi, adalah satu unit teknikal di bawah Jabatan Pertanian Malaysia. Kami kali ikut memfokuskan 4 aktiviti ataupun perkhidmatan utama, iaitu pertama berkaitan dengan khidmat siasatan dan penilaian tanah untuk kesesuaian tanaman. Yang kedua, kita ada seksyen khidmat nasihat kesuburan dan nutrisi tanaman. Ketiga, khidmat nasihat pemeliharaan tanah. Dan yang keempat adalah pengumpulan maklumat dan penyiasatan guna tanah di negeri Pahang lah. Jadi di bawah seksyen saya, iaitu seksyen kesuburan dan nutrisi tanaman, kami ni memberikan khidmat nasihat dari sudut kesuburan tanah tu sendirilah. Seksyen kami ni membantu pengusaha atau petani untuk mendapatkan pengesyoran untuk menambahkan kesuburan tanah. Kita nak baik pulih tanah dan tanaman. Mungkin keadaan tanah kalau ikut dulu-dulu, tanah molek, tanah comel, tapi lepas kita buat penanaman lama dan dijalankan, tanaman tu dah start menunjukkan tanda-tanda tak subur dan bermasalah. Tu biasalah kan. Mungkin juga pengusaha ditengok pokok-pokok dan tanaman mereka ni makin bermasalah. Daun dah start kuning-kuning, hasil berkurang atau pokok makin tak subur. Okey, jadi dengan aduan dan laporan yang akan kami terima ni, seksyen saya ni akan datang ke ladang tuan-puan dan petani. Kita akan membuat siasatan. Kita buat pengambilan sampel tanah dan tanaman lah kat ladang. Jika ada keperluan, kita akan hantar sampel tersebut ke makmal untuk dianalisis. Jadi data yang kita perolehi dari analisis ni, kita akan dapat gambaran lah apa yang berlaku sebenarnya dekat ladang tu. And then daripada data ni juga kita akan buat pengesyoran kaedah apa yang perlu petani ni buat nak menyuburkan kembali tanah dan tanaman tu lah. Mungkin kita kata kena buat pembajaan lagi bagus, mungkin tukar jenis baja, betulkan kaedah pembajaan, dan apa-apa lagi lah pengesyoran yang sesuai lah untuk tanaman tersebut. Okey. Jadi untuk tajuk kita hari ini, mungkin agaknya Cik Luqman boleh terangkan lah apakah yang dimaksudkan dengan baja. Okey, sidang pendengar sekalian. Sebenarnya apabila kita sebut pasal baja atau istilah pembajaan itu sendiri, dia bukan asing lagi lah pada kita semua ni. Terutama golongan petani dan pengusaha pertanian lah. Hatta kalau kita tanya suri rumah sekalipun, mereka ni tahu juga bila kita sebut pasal baja ni. Orang tahu pasal baja ni kan. Kalau ikutlah, baja ni dia merupakan bahan tambahan yang mengandungi unsur makanan kepada tumbuhan dan dibekalkan kepada tanah atau media tanaman untuk membantu proses pertumbuhan pokok supaya lebih subur dan sihat lah. Pokok ni diibarat macam badan kita lah, manusia jugalah, perlukan makanan yang cukup dan berkhasiat. Sebab kalau air dan cahaya matahari saja, dia tak mencukupi lah untuk memastikan pokok tu dia terus kekasiat dan berkualiti lah. Kena ada suplemen juga ya. Baja ni kalau ikut salah satu perkara yang sangat penting lah dalam bidang pertanian ni, kita kena faham ni. Kita pertanian sekarang ni bukan macam dulu yang tanaman 3T ni. Tanam, tinggal, tuai. Dia bukan gitu. Kalau kita nak memastikan hasil betul-betul bagus, kita kena elak benda macam ni. Oleh itu, tanaman dan baja ni memang tak boleh dipisahkan sama sekali lah. Okey, jadi seterusnya lah Cik Luqman apa sebenarnya kepentingan untuk kita membuat pembajaan kepada tanaman ni? Orang kata macam Cik Luqman sebut tadi lah, 3T tadi tu. Tanam, lepas tu tiba-tiba nak dapatkan hasil je. Okay. Tak adalah orang kata nak belai-belai ke untuk suplemennya. Baik-baik. Sebenarnya dalam ilmu asas pertanian ni, dia ada nyatakan terdapat 18 unsur. Banyaknya unsur pemakanan tumbuhan ni yang diperlukan oleh tanaman mengikut peringkat umur, cara pengambilan unsur makanan tersebut dan jenis tanaman. Cumanya unsur yang paling utama dan yang paling penting, saya tekan ni, paling penting dalam pertumbuhan untuk hampir ke semua jenis tanaman adalah 3 je daripada 18 tadi. Kita ada nitrogen, fosforus dan kalium. Nak mudah kita panggil NPK. Okay, NPK. Ini yang orang sebut baca NPK ni. Inilah nutrien yang kira saya kata wajib lah orang nak tahu benda ni. 3 ni cukup lah tahu daripada 18 tadi tu, NPK. Okey. Untuk makluman DJ dan pendengar juga lah, fungsi dan atau matlamat kita membuat pembajaan kepada tanaman ni ada beberapa perkara lah.
Okey, yang pertama ni baja tu sendiri kita nak membekalkan nutrien lah yang terdapat dalam tanah. Umum kita tahu sebenarnya tanah ni memang kalau ikut basic dia memang ada dah nutrien tu, cuma dia tak cukup. When saya sebut nutrien pemakanan lah, dia tak cukup. Jadi jumlah yang tak cukup ni kita kena cover dengan membuat pemajaan tu sendirilah. Okay. Yang keduanya, baja ni kita tujuan nak bagi ni sebab kita nak menyuburkan tanah dan menggalakkan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Setiap kandungan unsur yang ada dalam baja tadi, dia ada kesan atau kerja-kerja dia sendirilah, yang mana dia masing-masing tahu apa dia nak buat pada pokok tu. Okay. Baja ni juga yang ketiganya sebenarnya untuk meningkatkan hasil tanaman ni for sure lah. Macam itu kan. Ini yang paling penting lah untuk setiap projek. Memang kena bagi baja nak memastikan hasil yang kita dapat tu tinggi, lumayan dan menguntungkan. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, baja ni mampu meningkatkan kualiti tumbuhan dan pertumbuhan pokok lah. Dalam mendapatkan hasil yang tinggi, tanaman perlu baik dan berkualiti. Dia kena seiring. Kalau pokok tak sihat, jangan cakap nak cakap hasilnya banyak. Okey. Okey, seterusnya. Yang kelima. Pemajaan juga membantu untuk mengurang dan menghalang serangan penyakit. Kalau tengok macam tak apa nak kena, tapi sebenarnya baja menyebabkan pokok sihat. Pokok kuat. Kalau pokok lemah, kita mudah diserang oleh penyakit. Itu biasa. Dan yang terakhir sekali, baja ni kita nak menggantikanlah nutrien-nutrien yang hilang selepas tanaman. And then lepas kita buat melakukan penuaian tu, dia banyak nutrien-nutrien yang hilang. So baja ni nak tolong top up balik lah. Macam itulah. Okey, baiklah Cik Lokman ya. Boleh terangkan apa agaknya bentuk-bentuk fizikal baja yang terdapat di pasaran. Baik, sedang pendengar sekalian. Setelah kita mengetahui apa yang dimasukkan dengan baja dan manfaat atau kepentingan pemajaan tadi, sekarang kita ingin mengetahui pula bentuk fizikal baja itu sendiri. Untuk makluman semua, sebenarnya terdapat beberapa bentuk fizikal baja. Bentuk yang selalu dilihat dan didapati sejak dulu adalah dalam bentuk granul atau berbutir lah, yang halus tu. Itu yang pertama. Okay. Keduanya, baja ni juga dia ada dalam bentuk serbuk. Dia macam tepung tu kan. Dia lebih lagi halus lah nak badan granul tadi. Selain itu juga, ada juga dalam bentuk cecair. Sekarang ni baja yang bentuk cair ni dia dah mula glamour lah. Dah banyak dah dalam pasaran yang orang jual dalam botol. Kena bancuh, kena spray. Yes, dalam bentuk air tu kan. Sebenarnya baja juga datang dalam bentuk pellet atau dia berketul-ketul lah. Yang mana lazimnya saiz dia lagi besar daripada granul atau berbutir tadi lah. Kadang-kadang dia ada besar sampai biji pimpong tu. Besarnya. Dia panggil baja nugget lah. Kalau yang main baja ni dia tahulah baja-baja tu. Kalau kita lihat saiz bentuk baja ni datang dalam banyak keadaan. Ada disebabkan cara penggunaan yang berbeza mengikut jenis baja itu sendirilah. Selain itu, sifat fizikal yang berbeza ini juga dia menunjukkan perbezaan bagaimana setiap baja itu bertindak balas dengan media dan tanaman. Dan cara pelepasan nutrien dari baja tersebut pun berbeza lah. Seperti contohlah, nak compare baja yang serbuk tadi, cara penyerapan dia ke pokok dia lebih cepat lah nak compare dengan baja granul lah. Sebab granul tu kasar lagi kan. So serbuk lagi halus. Cepat larut lah. Yes. So setiap penggunaan baja yang pelbagai bentuk ni perlu disesuaikan berkaitan dengan tempoh tanaman, target capaian nutrien, nak cepat ke nak lambat, dan faktor-faktor persekitaran yang lain. Okey. Jangan silap guna baja pula kan. Sesuaikan. Okey, bagi setiap baja yang berbeza-beza ni, jadi terdapat juga jenis orang kata yang terdapat di pasaran pula. Okay, sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Bahagian inilah yang saya rasa yang paling penting lah untuk saya terangkan sebagai pengetahuan anda semualah. Baja sebenarnya dia mempunyai pelbagai jenis dan fungsi. Setiapnya juga agak berlainan dari sudut tindak balas terhadap tanaman. Di sini saya kategorikan baja ni kepada 4 jenis. Okey, yang pertama baja kimia atau bukan organik. Yang kedua baja organik. Yang ketiga baja bio. Dan yang keempat disebut sebagai bahan pelengkap. Okey, kita ada 4 jenis ya. Kena tahulah benda ni. Ni basic sekali lah. Saya cuba nak perincikan setiap jenis ni dalam ayat yang paling mudah lah untuk kita faham dan semua pendengar faham lah ya. Okey, kita pergi satu-satu. Yang pertama berkaitan dengan baja kimia atau baja bukan organik. Okey, baja kimia ni baja yang diproses, dikilang dan dihasilkan melalui proses-proses kimia. Okey, dalam baja kimia ni dia terbahagi pula kepada 3 jenis baja. Yang pertama dipanggil baja tunggal, baja campuran dan baja sebatian. Okey. Apa itu baja tunggal? Baja tunggal ni baja yang mengandungi sekurang-kurangnya satu unsur utama. Ingat NPK tadi saya dah sebut. Okey, jadi baja ni dia mengandungi contohnya macam N, dia ada baja urea dia panggil. Okey, kalau P kita panggil baja rock phosphate. Okey. Dan K, MOP, SOP.
TSP. Yang ni kalau main baja dia tahulah, baja urea, baja CRIP dia tahulah. Tapi NPK tu okey, salah satu daripadanya lah. Okey, yang kedua, baja campuran. Okey, lepas baja tunggal tadi kita ada kedua, baja campuran. Baja campuran ni adalah baja yang dicampurkan secara fizikal, dua atau lebih baja tunggal yang tadi. Sama ada urea campur dengan rock phosphate, atau urea campur MOP, MOP campur rock phosphate. Dan ada tiga tu dicampur-campur secara manual. Cumanya dia ada sedikit kekurangan lah bagi baja campuran ni jika nak dibandingkan dengan jenis baja yang ketiga, iaitu baja sebatian. Okey, tadi baja tunggal, baja campuran, yang ketiga adalah baja sebatian. Okey, baja sebatian ni baja yang mengandungi lebih dari satu unsur, ada kalanya bersama unsur makro yang lain dalam kadar dan nisbah campuran yang tertentu. Okey, pembuatan baja sebatian ni kalau ikut dia melalui proses kimia yang amat kompleks. Nak cerita panjang lah, tapi tahu cukup sakat tu lah. Dia bukan seperti baja campuran biasa yang kita buat secara manual ni. Dia lain. And then biasanya baja sebatian ni dia ada ketiga-tiga unsur NPK tu tadi dengan nisbah yang jelas. Contoh yang selalu kita dengar NPK 15 dia panggil NPK hijau. Kita ada NPK 12 17 2 NPK biru. Dia jelas kandungan NPK tu. Okey. Suka saya nak tekankan lebih berkaitan dengan baja sebatian kimia ni, kerana baja jenis sebatian kimia ni adalah baja yang paling banyak lah kita guna dekat projek-projek kita, ladang sebagainya. Memang kita banyak guna. Ini disebabkan baja sebatian kimia ni adalah baja yang jenis yang paling efektif. Saya tekankan yang paling efektif dari sudut membekalkan kandungan nutrien kepada tanaman jika nak dibandingkan dengan jenis-jenis baja yang lain lah. Ini disebabkan kandungan unsur dalam baja kimia ni dia jelas. Saya cakap tadi 15 12 17 2 dan sebagainya lah. So jenama banyak. Kita ada daripada domestik dan luar negara lah. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan baja kimia. Yang kedua, kita ada jenis baja organik ataupun baja organan. Pun glamour juga orang selalu dengar lah baja organik ni. Tapi apa itu baja organik? Baja organik ni baja yang dihasilkan daripada sumber haiwan atau tumbuhan dalam keadaan semula jadi yang telah reput atau terurai secara sepenuhnya. Okay, baja organik ni dia mengandungi kandungan nutrien yang lebih rendah jika nak dibandingkan dengan baja kimia, dan harganya sure lagi rendah lah. Sebab baja kimia tadi memang aim dia untuk nutrien. Okay. Contoh baja yang paling organik yang paling glamour ni tinja ayam lah. Itu biasa, tinja ayam, tinja lembu, sekarang tinja kelawar dan macam-macam lah. Kita ada baja kompos, baja hasil-hasil kompos produk-produk pertanian. Okay. Apa sahaja yang bersifat semula jadi ni kita letakkan sebagai organik. Tadi kimia jelas. So yang organik ni apa yang semula jadi kita letak sebagai organik lah. So jika dilihat sebenarnya fungsi baja organik ni dia bukan difokuskan kepada pemberian nutrien kepada tanaman sebenarnya, tetapi lebih kepada kita nak memperbaiki struktur tanah tu sendiri. Dia nak memberi kesuburan kepada tanah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah baja bio. Okey, baja bio ni merupakan baja bukan nutrien yang mengandungi bahan atau mikroorganisma yang disebut EM. Kalau orang dulu main EM, inilah sebenarnya EM tu. Yang mana yang mempunyai fungsi rangsangan secara semujadi. Baja bio ni dia bukan membekalkan nutrien kepada tanaman, tetapi dia merangsang pertumbuhan pokok dengan meningkatkan pengambilan nutrien, efisiensi nutrien, toleransi terhadap tekanan biotik dan kualiti hasil tanaman. Okey, contoh-contoh dia macam asid amino, asid humic, chitosan, azobacter, rhizobium, cyanobacter. Yang saya sebut-sebut ni kalau perasan nama-nama mikrob ni. Mikrob-mikrob baik ni yang tu EM tadi. Okey, baja bio ni boleh digunakan kepada tanah atau secara terus kita sembur je kepada pokok. Kalau ikut beberapa kajian dan testimoni yang dijalankan, baja bio ni selain membantu dalam penyerapan nutrien, dia juga membantu pembentukan buah. Kadang lagi jadi besar, lagi manis. So nampak dia punya value added dari sudut penggunaan baja bio tu sendirilah. Dan for sure untuk hasil dia akan juga membantu dari sudut kesuburan tanah tu sendirilah. Dan yang terakhir, lepas baja bio, kita ada dipanggil sebagai bahan pelengkap. Dia tak sebut baja dah ni, tapi bahan pelengkap, tapi still dalam kategori baja lah. Okey, bahan pelengkap ni apa-apa bahan atau campuran bahan selain daripada baja yang digunakan untuk memperbaiki kualiti fizikal tanah, untuk membantu pertumbuhan atau hasil tanaman. Kalau ikut fungsi utama adalah sama juga, bukan nak bekalkan nutrien sangat, tetapi lebih nak meningkatkan kesuburan tanah tu sendiri. Contoh saya sebut ni, kalau orang biasa dia tahu benda apa. Kita ada zeolite and then kapur pertanian.
Dia kapur ni dia part of macam kalau ikut benda lain, tapi sebenarnya dia still dalam baja lah. Okay, untuk makluman semua, kebanyakan tanah dekat Malaysia ni, tanah kita ni sedikit berasid atau masam sebenarnya. Okay. So tanah yang berasid atau masam ni dia akan mengganggu tumbuh sarang pokok. Okay, penggunaan kapur pertanian kepada tanah akan membantu dalam meningkatkan pH tanah, yang mana baik untuk membantu penyerapan nutrien. Saya ulang lagi, tanah yang masam atau berasid selalunya dia akan mengganggu atau menyekat pokok dari menyerap nutrien itu sendiri. Okey, itulah jenis kita ada lah. Itu antara jenis-jenis baja yang ada. Jadi kita nak tahulah pula bagaimana agaknya aplikasi baja yang sesuai dari tumbuh sarana pokok sehinggalah kepada pengeluaran hasilnya. Okey, sedang pendengar yang saya hormati sekalian. Jika diikutkan secara terperinci, pembajaan bagi setiap tanaman dia ni berbeza mengikut jenis tanaman, tempoh penanaman dan mungkin jenis tanah kawasan itu sendirilah. Tapi di sini saya cuba untuk merangkumkan secara kasar lah berkaitan dengan kaedah pembajaan ni yang sesuai untuk setiap tanaman. Sebentar tadi saya ada jelaskan jenis-jenis baja yang ada di pasaran, dan setiap jenis baja ini kita tahu dia mempunyai fungsi-fungsi yang tersendirilah. Cumanya bagi asas penggunaan baja, biasanya saya suka nak menitik beratkan penggunaan baja sebatian, kerana jenis baja ni adalah yang saya kata tadi lah, paling efektif dan berkesan terhadap tanaman lah. Jika tuan-puan biasa membeli baja kan, baja yang jenis sebatian ni kat kedai-kedai, akan dipaparkan kat beg baja tersebut dengan nisbah atau peratusan nutrien NPK. Kalau kat beg tu kita nampak dia tulis 15, 15, 15, 16, 16, 16, 12, 12, 17, 2 atau sebagainya. Dia tulis tu jelas lah. Okey, NPK 15, 15, 15 atau 16, 16, 16 sama dia punya portion tu. Perasan 15, 15, 15 adalah dikenali sebagai baja hijau ataupun orang panggil baja subur lah, kalau yang biasa tu. Okey. Di mana baja ni kalau ikut dia berfungsi sebagai baja untuk pembesaran pokok ataupun untuk menggemukkan diri dia dulu. Okey, lazimnya jika bagi pokok buah, baja ni kita akan beri selama 3 hingga 4 tahun pertama sebelum pokok tu bersedia untuk berbuah lah. Kita bagi baja hijau tu dulu, yang portion yang sama tu tadi. Okey, setelah masuk tahun untuk pokok tu bersedia untuk berbuah, pokok ni kita akan berikan pula baja NPK 12, 12, 17, 2 ataupun kita panggil baja biru, ataupun panggil baja buah. Tu lagi orang kenal lah, sebab baja buah ni dia punya portion tu dah berbeza lah. Tadi sama 15, 15, 15. Yang biru ni 12, 12, 17, 2. So baja biru ni kita bagi berterusan lah selepas pokok tu bersedia untuk berbuah dan tahun-tahun yang berikutnya. Kita dah tak bagi dah baja yang hijau tadi. Okey. Kekerapan dari sudut pemberian baja ni pun kita kena tahu. Selalunya kita di jabatan mencadangkan atau mengesyorkan pembajaan ni dijalankan 3 atau 4 kali setahun. Okey, kadar pemberian baja ni saya tak perinci kat sini sebab setiap tanaman dia berbeza-beza. Pokok ni lain. Dan kadar tu pun akan berbeza lah. Jadi tuan-puan, saya galakkan untuk mendapatkan info-info lebih lah daripada pakej-pakej yang jabatan keluarkan lah. Situ kita ada perincikan dari sudut kadar pemberian baja kepada tanaman lah. Okey, selain penggunaan baja sebatian tadi, para pengusaha atau petani juga digalakkan untuk menggilirkan pembajaan menggunakan baja organik. Tadi kita sebut pasal jenis-jenis baja. So kita gilirkan baja kimia dengan baja organik. Sebagai contoh, mungkin bulan ni kita membuat pembajaan kimia, dan bulan hadapan kita boleh menjalankan pembajaan organik pula, di selang-selang gitu. Seperti yang saya maklum, baja organik ni walaupun bukan fokus kepada pemberian nutrien kepada tanaman, tetapi baja organik ni adalah bahan yang boleh merawat tanah. Dia boleh bantu menyuburkan tanah, sekaligus tanah yang subur bantu untuk pokok turut subur. Dia sekali tanah subur, pokok akan subur insya-Allah. Jadi baja kimia dan baja organik dia saling berfungsi untuk memberikan hasil yang lebih baik kepada tanaman kita tu sendirilah. Kena ada dua-dua tu. Okey. Jadi dia tak ada dalam masa tempoh dia tak ada orang kata mengganggu. Tak ada. Sebab tak tapi cantik kita selang macam kata bulan ni kimia, okey bulan depan kita bagi organik pula. Tapi dalam keadaan yang sesuai lah. Okey, dari segi cara pula cara yang betul untuk melakukan pembajaan ni bagaimana ni Cik Luqman? Okey, tuan pendengar sekalian, adalah amat penting untuk kita semua ambil maklum. Cara pembajaan yang salah akan menyebabkan pokok kita tidak dapat menyerap nutrien dari baja tersebut. Ini akan mendatangkan pembaziran dari sudut kos dan tenaga semata-mata lah. Oleh itu, cara melakukan pembajaan yang betul amat penting untuk mengelakkan sebarang kerugian lah kepada pengusaha dan tanaman itu sendiri. Okey, jadi kami di Jabatan Pertanian mengesyorkan beberapa kaedah pembajaan
yang sesuai dan boleh digunakan pakai oleh semua. Okey. Ada beberapa cara. Yang pertama, kaedah tabur terus. Ini kaedah yang paling mudah dah dan ramai lakukan. Kita just hanya tabur baja secara sekata dekat sekeliling pokok menggunakan tangan ke sudik ataupun bekas lah, tak ada masalah. Itu yang pertama, tabur terus. Yang kedua, kaedahnya dipanggil kaedah alur. Yang mana kita membuat alur parit sekeliling pokok dengan saiz lebih kurang 20 cm lebar dan 30 cm dalam sekeliling pokok dan tabur baja ke dalam alur tersebut dan gambus. Okey, macam buat longkang tu, okey, tabur baja kita tutup. Selalu kaedah ni sesuai untuk pokok dewasa lah. Kalau pokok kecil-kecil tu tak apa sesuai. Kaedah yang ketiga kita panggil kaedah poket. Yang mana kita akan membuat 5 ke 6 poket dengan saiz berukuran 15 hingga 20 cm dan kedalaman 30 cm di sekeliling pokok tu. So kita kena bahagikanlah jumlah baja yang ada tu ke dalam lubang-lubang yang kita buat tadi. Sikit-sikit lepas tu kita kambus. Okey, kaedah yang keempat atau cara yang keempat adalah kita panggil cara siraman lah. Okey, selalunya cara siraman ni kita menggunakan baja jenis cecair lah. Yang saya kata tadi, kita tahu jenis cecair ada tu. Okey, baja yang jenis cecair yang mana kita larutkan baja tadi dan semburlah kat keseluruhan pokok dan tanah. Kita boleh guna pump galas ke high pressure pump ke, tak ada masalah lah. Okey, selalunya baju jenis ni, yang jenis cecair ni kita boleh bancuh sekali bersama racun kulat atau serangga. Kalau kita nak beracun, kita bercampur sekali dengan baja cecair tadi. So sekali jalan je, tak payah nak asing-asing. Nak meracun dengan baja sekali lalu. Cumanya saya nak tekankan kat sini, pembajaan bagi tabur terus, cara alur dan poket ni, baja ditabur adalah di hujung kenopi pokok. Okey, bukan berdekatan dengan pangkal pokok. Sebab masih ada lagi orang beranggapan baja ni kena kapur dekat-dekat dengan pangkal pokok. Dekat-dekat gitu. Itu memang pada dulu pun macam gitu. Tapi sebenarnya ini adalah cara yang tak betul, tak efisien dan boleh menyebabkan kelecuran kepada pokok kalau pokok tu kecil lagi teruk. Sebab baju tu dia panas kan. So cara yang sebenarnya adalah di hujung kenopi pokok. Sebab dekat hujung kenopi pokok tu kita ada akar rambut yang aktif dan yang ni yang kuat kerja cari makan tadi. Yang hujung-hujung kenopi tadi. So yang keduanya, jumlah baja yang perlu diberi kepada tanaman juga perlulah pada kadar yang tepat. Tadi cara. Yang kedua, bagi baja dengan kadar yang tepat. Jangan terlalu kurang atau terlalu lebih. Okey, kadar atau jumlah pembajaan ni pengusaha boleh lihat dan dapat daripada package lah, sebab setiap tanaman tu berbeza. Kalau saya nak cerita semua tak habis. Dari situ tu lah. Kena tengok setiap tanaman jenis apa. Tanaman, Yes. So sekali lagi saya ulang. Banyak kali ulang ni sebab penting kan. Cara pembajaan yang betul dengan kadar baja yang betul adalah kunci utama dalam memastikan keberkesanan proses pembajaan tersebut dan sekaligus akan memberi kesan yang lebih baik kepada tanaman kita. Ya, cara yang betul, kadar yang betul, insya-Allah akan memberikan kesan yang lebih baik lah baja kepada tanaman. Sukatan itu penting ya. Nanti kan terlebih pula kan mati pula sungguh. pokok. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini insya-Allah lah memberi sedikit manfaat kepada semua pendengar.